Alright, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. My name is Adlan Kacha and Kacha is my surname. Alright, let's get straight to the point. Okay, so technically seperti mana saya telah beritahu pada video yang sebelumnya, saya pekerja part time di 7-Eleven. Technically saya mula buat video ni sejak saya mula kerja di 7-Eleven ni sejak bulan Mac hari tu. Di mana of course antara sebab utamanya adalah sebab sementara nak tunggu graduate, nak dapatlah sejumlah duit kan sebagai side income. Pasal untuk support untuk adalah something saya punya perancangan masa depan. And then selama beberapa bulan ni, iaitu bulan Mac sampai ni tu 3 bulan 3 bulan setengah kan saya bekerja ni. Adalah beberapa perkara yang saya sudah take note kan, contohnya macam perangai customer, ada yang rushing, ada yang lag, ada yang datang kedai beli newspaper semata-mata kan, tengok muka je lah, newspaper ni kan. So dari banyak-banyak perkara ni saya, kalau nak cerita sekadar benda dalam satu video sekali jalan, itu saya rasa otaknya boleh jadi 40 minit kan. So untuk memendekkan durasi masa video, so saya ceritakan satu perkara dulu lah. Iaitu tentang, sekejap apa gelap Okay, so antara perkara yang saya memang hendak highlightkan ialah tentang kanak-kanak pergi ke kedai. So technically tak salah kanak-kanak pergi kedai kan, beli barang sendiri tanpa supervision ibu bapa atau penjaga kan. Tapi yang jadi masalahnya adalah dikala waktu hendak beli barang. Okay, so first of all standard lah kan, mak ayah atau penjaga atau adik-beradik akan bagi sejumlah wang, mungkin RM10 ke RM5 ke untuk beli barang, dan budak-budak pun pergi beli ya. So ada majority dia ada 3 contoh kan, dari 3 katakan 5. Apa hal gelap ni? Sekejap. Alright. So okay, contoh secara statistik sebenarnya personal pengalaman peribadi apa lighting. Sekejap. Okay, katakan setiap 5 kanak-kanak, 3 akan beli dengan jumlah wang yang cukup, dan lagi 2 kanak-kanak akan tadi lah 5-2 ratio mungkin 10 lah, 10-2. Dari 10 kanak-kanak yang masuk kedai, okay, 8 darinya akan bagi duit yang cukup, dan selebihnya yang lagi 2 orang tu akan bayar dengan jumlah duit yang tak cukup. Kan? Jap. Alright, this video should be okay. Okay, so jumlah duit yang tak cukup tu katakan, okay, contoh kan, si budak-budak tu nak beli air Slurpee banyak-banyak kan, sampai 3 cawan besar dengan beberapa coklat kan. So bila dah kira tap overall dah single receipt, budak tu perlu bayar sebanyak RM20 dan 70 sen. Tapi budak tu ada RM11 je. So tak cukup lagi RM10 kan. So apa kes kan. So kalau saya sebagai staff yang kerja di cashier, mungkin dia kata, okay, saya mungkin boleh tolong beritahu pada budak, okay, bahagian budak barang ni kan dia tolak. So untuk mencukupi RM10 kan. So technically saya boleh buat macam tu. Ataupun kalau nak beli satu barang, duit tak cukup, okay, kira cancel. Boleh buat macam tu. Tapi untuk perspektif staff pula, staff dan iaitu stock crew dan manager kan. So untuk stock crew, iaitu staff yang jaga cashier tu, dia perlu printkan sejenis receipt katakan cancel setengah barang kan. So perkara tu perlu di print dan bagi ke tampat pada satu buku, dan manager perlu take note lah pada tarikh sekian-sekian, masa sekian-sekian, barang sekian-sekian adalah di cancel, tidak jadi dibeli oleh customer. So technically kalau buat sebegitu rupa, dia untuk kami sebagai staff dan sebagai perspektif manager, kerja akan bertambah. Ya, so of course untuk perkara ni pihak atasan, contoh HQ akan tanya, kalau sehari takat 1-2 benda, no problem lah. Tapi kalau tiap-tiap hari ada, dan setiap hari pun dah sampai 5 ke 8 kali, so HQ pun of course lah, manager, ni apa cerita ni? Yang pergi sekarang banyak cancel ni. So, tu lah kena menjawab lah dengan pihak atasan kan.
So technically kalau staff lain saya tak tahu lah macam mana kan. Tapi kalau saya personally tengok juga barang kalau budak-budak tu beli tu kan dengan duit yang tak cukup tu takat RM2, RM5. Okey lah, saya berhati lah, saya tambahkan duit saya. Contoh tak cukup RM2.30 okey lah, saya tambah RM2.30 dari poket saya sendiri. Tambah dengan duit budak tu yang asal tu. So okey lah, budak tu orang boleh ambil pergi buat balik enjoy kan. Dan jarang-jarang lah, bukan selalu lah. Saya kerja di 7-Eleven tu pun sekadar part time saja. Dan jadual kerja saya Isnin sampai Rabu. Itu pun takat 4-5 jam. Dan hari Selasa sebelumnya kan, setiap hari Selasa saya kerja sampai 12 jam straight. Kadang-kadang 13-14 jam kan. Sebab tak cukup staff. Tapi untuk cawangan yang saya kerja sekarang ni baru je tambah seorang je, seorang full time. Dan boleh lah relax sikit kan, tak perlu nak kena push sampai 12 jam kan. So kalau perspektif lagi dua staff yang lain tu saya tak tahu lah, mungkin mereka akan buat konsep yang saya cakap tadi, apa, setengah barang sekian-sekian padamkan, cancel, atau single receipt semuanya padam. Technically secara hitam putihnya memang perlu buat macam tu, cuma out of the black and white concept, gantung jugalah pada si staff tu. Kalau dia baik hati belanja lah kan, kalau tak nasib lah budak tu. So the story lesson that I want to give in this video is that to all adult people who have kids or adopted children or nephews, niece, pesan saya, okay, kalau nak bagi duit pada budak-budak untuk pergi beli boleh, tapi jangan lupa pesan pada si anak-anak kecil tu, okay, beli barang tu tengok harga sekali, okay. Kalau tak pasal-pasal staff kedai pun tambah kerja, buat leceh. Alright, so that's all. InsyaAllah dia future banyak lagi perkara yang saya ingin sampaikan pada kita semua, and yeah, peace out.